Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, Cikgu Teo akan mengajar tentang penyejatan air. Apa dia penyejatan air? Ini adalah satu proses di mana cecair tukar menjadi gas. Jadi untuk air, dia akan tukar dari air menjadi wap air. Jadi kalau kita tengok gambar raja ini, penyejatan air berlaku hanya pada permukaan air sahaja. Molekul-molekul air yang ada di permukaan air ini mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Maksudnya mereka bergerak dengan lebih cepat, lebih pantas. Jadi mereka boleh terlepas daripada air dan bergerak ke udara. So, dia menukar menjadi wap air. Dan adalah penting awak faham dan ingat, penyejatan air ini boleh berlaku pada sebarang suhu. Mahupun dia panas ke, dia sejuk ke, dia boleh berlaku. Okay? Penyejatan air ini tidak terhad kepada suhu tertentu. Seterusnya kita akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Sebelum kita tengok faktor kadar penyejatan, apakah maksud kadar? Okey, dalam sains awak kena ingat, kadar ini bermaksud berapa cepat. Okey, kadar ada kaitan dengan masa. Jadi, faktor yang kita nak tengok adalah faktor yang mempengaruhi masa yang diperlukan untuk penyejatan air berlaku. Okey, berapakah cepatnya kadar penyejatan air ini berlaku bergantung kepada faktor apa? Sebenarnya ada 4 faktor. Yang pertama, kelembapan udara. Kedua, suhu persekitaran. Ketiga, luas permukaan air yang terdedah. Dan seterusnya, pergerakan udara. Kita akan tengok satu persatu ya. Untuk kelembapan udara. Kelembapan udara ni bermaksud udara ni dia ada banyak air tak? Udara ni dia lembap ke dia kering? Jadi kalau udara kering, ini bermaksud udara tu mengandungi wap air yang sedikit sahaja. Apabila dia mengandungi wap air yang sedikit, maksudnya kelembapan udara yang rendah, yang kering, maksudnya sini ada ruang kosong lah, dia lebih banyak ruang kosong. Jadi dia boleh menampung lebih banyak molekul air dan menyebabkan molekul air yang di permukaan air sini senang sikit terlepas ke udara. Senang sikit penyejatan berlaku. Jadi kesimpulan dia, kadar penyejatan air akan meningkat apabila kelembapan udara menurun. Okey, terbalik ya. Kadar penyejatan meningkat apabila kelembapan menurun. Kita tengok satu eksperimen untuk faktor ini. Okey, inilah susunan radas untuk eksperimen untuk mengkaji kelembapan udara terhadap kesan kadar penyejatan air. Sebelum kita tengok eksperimen, Cikgu Teo ingin terangkan atau memperkenalkan kertas yang special ni. Nama dia kertas kobalt klorida. Apakah specialnya tentang kertas ni? Kertas ni dia boleh tukar warna. Apabila kertas ini kering, maksudnya air tidak hadir, dia berwarna biru. Tapi kalau kertas ini lembap, air hadir, dia akan jadi pink. Jadi merah jambu. Jadi kita guna kertas ini, kita gantung pada 2 sekup kaca yang berbeza. Dan kita spray air sikit bagi dia lembab supaya dia jadi merah jambu. Lepas tu, dekat sekup kaca R ini, kita letakkan satu bikar yang berisi air. Untuk sekup kaca S, kita letak satu bikar yang ada kalsium klorida kontang. Kenapa? Ini supaya sekup kaca R ni, dalam tu udara adalah lembab sebab ada air. Okey? Untuk sekup kaca S pula, kita letak kalsium klorida kontang. Kenapa? Sebab ini boleh menyerap air yang ada di dalam udara sini. Maksudnya, udara dalam sekup kaca S ini adalah kering, kelembapan yang rendah. Jadi agak-agaknya R dan S ini yang mana satu akan tukar warna jadi biru dulu? Jawapannya S.
Okey, sebab kelembapan udara yang rendah. Dia kering sikit dalam ni. Okey, so kesimpulan dia, kadar penyejatan air meningkat apabila kelembapan udara menurun. Dia terbalik ya. Seterusnya kita tengok faktor yang kedua iaitu suhu persekitaran. Kalau suhu persekitaran meningkat, contohnya kalau katakanlah Cikgu Teo jatuh ke dalam longkan ke dalam sungai ke, baju basah. Nak keringkan macam mana? Pergi duduk tepi campfire. Contohlah kan. Okey, so apabila suhu persekitaran meningkat, molekul air ni dia dapat banyak tenaga. Dia dapat dari mana? Daripada suhu, daripada tenaga haba yang ada. Okey, apabila dia mempunyai lebih banyak tenaga, jadi dia akan bergerak dengan lagi cepat dan lagi mudah dia terlepas ke udara. Jadi penyejatan boleh berlaku dengan lebih cepat. Kesimpulan dia ialah kadar penyejatan air akan meningkat apabila suhu persekitaran meningkat juga. Okey, kita tengok eksperimen pula untuk mengkaji faktor ni ya. Sama juga kita guna kertas kobalt klorida yang special tadi. Kali ini kita letak atas jubin putih. Okey, J dan K. Dan sama juga kita spray air, jadikan dia warna merah jambu. Lepas tu jubin J ni kita letak jauh daripada lampu, manakala K ni kita letak bawah lampu. Untuk wujudkan dua persekitaran yang berlainan suhu. Yang ada lampu ni suhu dia lebih tinggi. Jadi kertas mana satu akan kering dulu? Jawapan dia kertas kobalt klorida pada jubin K akan tukar warna menjadi biru dulu sebab dia kering dulu. Kenapa? Kesimpulan dia, kadar penyejatan air meningkat apabila suhu persekitaran meningkat juga. Faktor yang ketiga, luas permukaan air yang terdedah. Yang ini, pernah tak awak tolong mak kamu sidai baju ataupun sidai selimut? Terutama sekali selimut. Bila nak sidai tu, apa yang kita buat? Kita buka dia bagi dia besar-besar kan? Kenapa? Supaya cepat kering. Itulah luas permukaan. Tengok gambar sini. Kalau Cikgu Teo masukkan air ke dalam bikar yang pertama dan kedua ni, satu bikar yang kecil macam ni. Satu lagi bikar yang besar. Okey, yang luas tapak dia. Okey, A dan B ni mana satu akan kering dengan lebih cepat? Jawapan dia B. Okey, kenapa? Apabila permukaan air yang terdedah ni dia lebih luas, maka lebih banyak molekul dekat permukaan ni lah. Bila lebih banyak air molekul air yang terdedah kat udara ni, maka lebih banyak mereka akan terlepas ke udara. Jadi, kadar penyejatan air akan meningkat apabila luas permukaan air yang terdedah juga meningkat. Kita tengok eksperimen pula. Kali ini kita guna kertas turas. Okey, 3 keping kertas turas pada 3 kaki retort yang berbeza. So, kertas turas P ni, semua 3 keping kertas turas ini kita lembapkan, kita spray air dekat dia. Lepas tu kertas turas P kita gantung macam tu je. Kertas turas Q kita lipat separuh. Okey, supaya dia jadi separuh macam ni. Dia ada 2 lapisan lah maksudnya. Okey, kertas turas R pula kita lipat lagi sekali. Lipat 2 kali, jadi dia jadi 1/4. Okey, so kertas turas mana satu akan kering dulu? Jawapan dia P. Okey, yang kedua Q, yang paling akhir sekali akan kering adalah R. Okey, kenapa? Kesimpulan dia, kadar penyejatan air meningkat apabila luas permukaan air yang terdedah juga meningkat. Alright. So, keempat. Faktor terakhir adalah pergerakan udara. So, apabila ada pergerakan udara, apa dia pergerakan udara? Udara yang bergerak adalah angin. Kalau ada angin ini akan meniup ataupun membawa molekul air yang ada di udara ni ke tempat yang lain. Jadi, kawasan ini menjadi kosong lah. Ya, so kawasan ini dia mempunyai lebih banyak ruang dan dia boleh menampung lebih banyak molekul air. Jadi lebih senang untuk molekul air di sini terlepas ke udara. So, kadar penyejatan air akan meningkat apabila pergerakan udara meningkat. Kita tengok eksperimen pula. Sama lagi, kita guna kertas kobalt klorida.
kita lekatkan dia pada dua slide M dan N. Ini warna biru sebab dia belum lagi spray dengan air. Kita kena spray dengan air juga. Bagi dia jadi merah jampu. Lepas tu slide yang M ini kita letak bawah kipas. Dan slide N kita letak jauh daripada kipas. Mana satu akan kering dulu? Jawapan dia, kertas kolbak klorida dalam slide M akan menjadi biru dulu. Okey. Ini membawa kepada kesimpulan kadar penyejatan air akan meningkat apabila pergerakan udara meningkat. Kita tengok 4 dah faktor dia. Boleh ingat tak? Jangan risau, Cikgu Teo bagi rumusan. Ambil screenshot siap-siap slide ni. Okay? So, 4 faktor kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah dan juga pergerakan udara. So, 4 faktor ini mempengaruhi kadar penyejatan. Dua-dua ni sama kecuali yang pertama saja. Kelembapan udara dia terbalik. Okey, kalau kelembapan udara meningkat, kadar penyejatan menurun. Yang 3 lagi faktor tu dia sama. Okey, boleh ingat tak? Harap-harap bolehlah ya. Seterusnya, awak sudah belajar apa dia penyejatan. Kamu juga sudah faham 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Macam mana pula dengan aplikasi dia? Apakah kegunaan dia dalam kehidupan harian kita? Yang pertama, yang paling common. Bila kita sidai baju. Kalau kita sidai baju, kita buka besar-besar. Okey, kenapa? Nak bagi dia cepat kering kan? Dia mempunyai luas permukaan terdedah yang besar, jadi dia akan kering dengan lebih cepat. Seterusnya, tengok gambar ni. Siapa tahu apa benda ni? Ini adalah proses membuat garam. Okey, garam laut diperoleh daripada air laut. Kita ambil air laut dan kita sejakkan air dia. So, apa yang tertinggal tu adalah garam. Seterusnya, apa benda ni? Ikan kering. Ikan kering. Makanan laut biasanya kita keringkan supaya boleh simpan dengan lebih lama. Kita ada ikan bilis, kita akan ada apa lagi? Udang kering. Biasanya kita boleh simpan lama walaupun tak letak masuk dalam peti ais. Kenapa? Sebab makanan laut yang kering ini dia tidak ada air. Kalau tak ada air, mikroorganisma pun tak boleh hidup. Jadi dia tak rosak lah. Dan pengering rambut. Lepas mandi nak keringkan rambut, kita guna hair dryer. Okay, so pengering rambut ini kita boleh kaitkan dengan 2 faktor yang kita sudah belajar tadi. Pengering rambut ini dia akan keluarkan udara yang panas. Jadi dia ada suhu persekitaran yang tinggi menyebabkan kadar penyejatan pun tinggi. So rambut cepat kering. Satu lagi faktor adalah pergerakan udara. Dia akan keluarkan angin kan? So ada angin, maka kadar penyejatan pun meningkat, menyebabkan rambut kita cepat kering. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Dan kita akan jumpa dalam video yang seterusnya ya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.